Baru-baru ni ada isu berbangkit mengenai buku hadis 40. Ada segelintir pihak yang tidak senang dengan langkah kerajaan tersebut. Andainya kalau rasa tidak senang datang daripada orang bukan Islam, mungkin kita boleh faham. Tetapi apa yang berlaku di sini ialah segelintir daripada kalangan orang Islam sendiri. Apabila dia mengatakan bahawa antara hadis yang terkandung dalam buku hadis 40 ni, sebuah hadis yang mengajak supaya memerangi manusia sehingga mereka memeluk Islam, memerangi orang-orang yang tidak salat dan orang-orang yang tidak membayar zakat. Satu syubhat yang sangat buruk dan tersasar sama sekali daripada kebenaran yang diketengahkan oleh pihak berkenaan. Walau bagaimanapun, apa yang boleh saya katakan di sini ialah bahawa puncanya ialah salah faham tentang erti perang dan erti jihad di dalam Islam. Saya boleh katakan dalam soal perang dan jihad ini, ternyata bahawa manusia antara dua kelompok yang ekstrim. Jadi dari satu sudut kita ada kelompok jihadi, tuan-tuan sedia maklum, golongan jihadi yang mengajak kaum muslimin pada jihad, perang di medan perang dengan angkat senjata tanpa meraihkan syarat-syarat dan ketetapan. Tapi itulah, dalam masa yang sama kita ada golongan yang menafikan jihad, menidakkan perang yang disyariatkan oleh Islam atas tanggapan bahawa jihad dan perang ini ialah secara membuta tuli, membunuh orang-orang secara sebarangan tanpa sebarang ketetapan dan panduan, dan jihad ini ialah ibarat menumpahkan darah manusia-manusia tak kira apa juga latar belakang mereka. Kita lihat dua pandangan yang ekstrim dalam soal jihad dan perang ini. Dalam isu jihad atau dalam isu hadis yang dipertikaikan dalam buku hadis 40 itu, kita kena faham bahawa jihad dan perang itu tujuannya ialah untuk mempertahankan Islam melawan golongan yang memusuhi Islam. Mana mungkin seorang Muslim membiarkan agamanya dipijak-pijak atau dia menggadaikan agamanya untuk dia menganuti agama selain Islam itu. Mana mungkin seorang Muslim itu ada pilihan untuk nak murtad, sedangkan itu adalah sebesar-besar dosa. Justru kita lihat syariat Islam menetapkan tentang jihad ini demi untuk mempertahankan Islam, memerangi golongan yang memusuhi Islam. Tidak timbul sama sekali di sebalik seruan jihad itu nak memaksa manusia menganut agama Islam. Sedangkan Allah secara terang-terang dalam Al-Quran kata apa? La ikraha fid din. Allah yang syariatkan jihad, Allah juga yang kata tidak ada paksaan dalam agama. Jadi dalam Islam tidak boleh nak memaksa orang, tak kira dengan senjata atau tidak, untuk dia menganut agama Islam. Sebaliknya Islam itu diterima dengan kerelaan, dan buktinya kita lihat bagaimana Islam tidak pernah tersebar dengan pedang. Siapa yang mengandaikan sedemikian jelas berbohong dan ingin mengubah sejarah itu sendiri. Dan antaranya kita lihat di negara kita dan negara-negara serantau, adakah Islam tersebar dengan jihad, dengan perang, dengan pertumpahan darah, membunuh nyawa-nyawa yang tidak berdosa? Tak mungkin. Lihat sahaja sebagai contoh, tuan-tuan, bagaimana para ulama hadis antara peringkat awalnya terdiri daripada kalangan orang-orang yang bukan Arab, seperti mana Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Ibn Majah, Nasai, Al-Albani, yang mana mereka ini semua bukan orang Arab. Maksudnya negara mereka satu ketika bukan negara Islam, seperti mana negara Uzbekistan, Turkmenistan, semua negara-negara serantau di situ, dia adalah negara yang pada asalnya bukan negara Islam, tapi akhirnya penduduknya memeluk Islam, bahkan daripada anak bangsanya akhirnya sampai satu tahap menjadi para ulama. Sedangkan kalau nenek moyang dia telah dibunuh, dianiaya, diseksa dan sebagainya oleh tentera-tentera Islam, mesti dia akan berdendam jauh sekali nak jadi ulama untuk nak mempertahankan agama Islam itu. Ya, ini poin yang cuba saya ketengahkanlah. Jadi jangan sekali-kali kita salah faham tentang isu jihad ini. Dia disyariatkan untuk memerangi golongan yang memerangi Islam. Adapun golongan ahli zimmah, golongan musta'man, golongan mu'ahad daripada kalangan orang-orang kafir, haram untuk ditumpahkan darah mereka. Betul? Bahkan mereka ada hak-hak yang perlu dijaga. Sehingga Nabi SAW mengatakan bahawa barang siapa menumpahkan darah orang kafir yang mu'ahad, dia tidak akan mencium bau syurga, kata Nabi SAW. Jadi macam mana agaknya mereka nak memahami petunjuk-petunjuk dan dalil-dalil ini? Kiranya mereka mengandaikan jihad itu ibarat menumpahkan darah secara membuta, secara sebarangan, menumpahkan darah nyawa yang tidak berdosa dan sebagainya, sedangkan itu semua dilarang oleh Islam.